Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Muka ayat 18. Sambungan ayat 18. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa ad-dalalul ba'id. Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi in yasha' yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim. Perumpamaan orang-orang yang kafir dengan Tuhan mereka. A'maluhum karamad. Amalan mereka
menjadi seperti debu yang hancur. Ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif, diterbangkan dengan kuat oleh angin yang kencang pada hari berlaku tiupan angin yang kuat. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai', tidaklah mereka mampu untuk mendapat apa-apa daripada usaha yang mereka lakukan. Dzalika huwa dhalalul ba'id, itu adalah suatu kesesatan yang jauh. Baik, sebelum kita pergi pada ayat berikutnya, karamadin, tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ishtaddat makna bertemu dua sukun, jadi kita kena puiduk kena puiduk huruf akhir tanwin asal dan nun sakinah zaidah. Karamadin ishtaddat. Dalam mushaf Rasan Utsmani memang tidak ada nun tu. Kalau Quran zaman dulu dia ada nun kecil bawah, baris bawah, nun baris bawah. Karamadini dinistaddat, tak boleh kita baca dengan hukum izhar halqi sebab alif itu tidak ada hamzah. Tidak boleh baca karamadin ishtaddat, karamadin ishtaddat. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq, tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya? Sekiranya dia mahu melenyapkan kamu, menghilangkan kamu, wahai manusia, saya Allah Ta'ala berkuasa untuk mendatangkan, menggantikan dengan suatu makhluk yang baru, yang lain. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan tidaklah perkara itu sesuatu yang sukar, yang susah bagi Allah. Wa barazu lillahi jami'an, mereka semua akan menghadap bertemu dengan Allah, yakni di hari kiamat nanti. Faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru, maka berkatalah golongan yang lemah golongan yang lemah, golongan yang menjadi pengikut, berkata kepada orang-orang yang istakbaru, orang yang sombong, yang membesarkan diri. Maksudnya orang yang diikuti. Berkata orang-orang yang lemah, inna kunna lakum taba'an, sesungguhnya adalah kami dahulu menjadi pengikut kamu. Fahal antum mughnuna 'anna, maka adakah kamu dapat menolong kami, melepaskan kami daripada azab Allah? Min azabillahi min syai', walau sedikit pun. Kalau kamu boleh tolong, tolonglah sikit sahaja untuk lepaskan kami daripada azab Allah. Sebab dahulu di dunia kamilah yang menjadi pengikut setia kamu. Lalu berkatalah alladzina istakbaru, ataupun golongan yang diikuti, ketua mereka, pemimpin mereka, berkata, lau hadana Allah, kalaulah Allah Ta'ala beri hidayah kepada kami, la hadainakum, nescaya kami dapat memberi hidayah kepada kamu. Maknanya kami sesat, maka kamu pun lebih-lebih sesat juga. Sawa'un alaina, sama sahaja bagi kita, ajazina am sabarna, sama ada kita mengeluh ataupun kita bersabar. Juga kalau kita kata sabar juga, tahan juga dengan azab ini, maka kita tidak akan dapat untuk melepaskan diri, melarikan diri. Ayat 18. Dalam ayat yang telah kita baca minggu lepas, balasan yang diterima oleh orang-orang kafir menentang Rasul sangat hebat, sangat dahsyat. Bukan sahaja mereka disiksa dalam neraka, bahkan mereka bertambah seksa apabila amalan-amalan baik mereka di dunia tidak diberi apa-apa ganjaran. Allah Ta'ala membandingkan amalan baik yang mereka buat seumpama debu-debu yang ditiup dengan kuat oleh angin pada hari berlaku tiupan angin yang kencang. Mereka bukan setakat diseksa dalam neraka, tapi pada masa yang sama mereka mengharap boleh jadi dapat syafaat daripada kebaikan yang mereka buat. Rupa-rupanya kebaikan yang mereka buat tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala, sebab ia tidak dibina di atas dasar iman. Apabila manusia melakukan kebaikan tetapi tidak ada iman, tidak ada akidah tauhid, amalan itu menjadi sia-sia, ataupun kita kata saja. Banyak ayat-ayat lain menceritakan seumpamanya, boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah juzuk ketiga,
wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum mathalul ladzina yunfikuna amwalahum dalam surah Ali Imran, mathalu ma yunfikuna fi hadhihi alhayati dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun. Perumpamaan orang-orang kafir yang membelanjakan harta mereka. Orang kafir pun buat baik juga, dia pun bersedekah juga. Tetapi Allah Ta'ala membuat perbandingan bahawa sedekah yang dilakukan oleh orang-orang kafir, derma mereka itu seumpama kamathalirin, angin yang bertiup, yang mana dalam angin itu ada tiupan udara yang sejuk yang telah menimpa. Perumpamaannya seperti angin sejuk yang menimpa tanaman suatu kaum, lalu angin itu telah membinasakan tanaman itu. Maknanya amalan kebaikan yang dibuat oleh orang kafir adalah sesuatu yang bersifat sia-sia, lalu mereka merasa terseksa dan menyesal. Rujuk dalam surah Al-Furqan, Allah Ta'ala menyatakan rasa penyesalan orang-orang kafir sebab kebaikan yang mereka buat itu ditunjuk, tapi tunjuk nak ambil tak boleh. Wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Kami akan bawa untuk tunjuk kepada mereka amalan baik yang mereka buat. Lalu orang kafir menaruh harapan, oh selamat kita sebab ada juga kebaikan yang kita buat. Tiba-tiba kebaikan itu menjadi haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan, tak ada, kosong. Atau rujuk dalam surah An-Nur, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang kafir, amalan-amalan mereka, maksudnya amalan baik yang mereka buat seperti sarab. Kalau dalam ayat ni sebut karamat. Ayat ni sebenarnya mari dia letak jumlah tashbih. Kalau kita belajar dari ilmu balaghah, di antara tajuk yang paling mula-mula sekali diberi penekanan dalam bab subjek balaghah adalah ilmu tashbih. Dia ada musyabbah bihi, ada adatut tashbih, dan ada wajhus syabah. Adatut tashbih yang digunakan sini kaf. Allah Ta'ala membandingkan amalan orang kafir seperti ramad, seperti debu, atau dalam ayat surah An-Nur kasarabin, seperti sarab. Apa dia sarab? Seperti fata morgana. Nak kata apa fata morgana? Fata morgana ni sesuatu yang dilihat di atas jalan raya waktu tengah hari yang panas, daripada jauh nampak sepadai, nampak kelip, nampak sepadai, tetapi bila pergi dekat tak ada kawan satu. Itu sarabin biqi'ah yahsabuhu adh-dham'an. Orang-orang yang dham'an, yang dahaga, menyangka ma'an air. Fenomena ni biasa berlaku kalau jalan raya waktu tengah hari. Kita bawa kereta jalan lurus, kita nampak sepada air tengah jauh, siapa dekat tak ada. Ataupun berlaku juga kalau di kawasan padang pasir, jalan jauh pada pasir, nampak ada air, siapa dekat, tak ada. Itu dalam bahasa Arab disebut sarab. Sin ra alif ba, kasarabin. Hatta idza ja'ahu, apabila dia sampai ke tempat tu, lam yajidhu syai'a, dia tidak mendapati apa-apa, tak ada apa satu. Itu adalah perbandingan, misalan, perumpamaan bagi amalan-amalan baik orang kafir, menyebabkan mereka yang terseksa dalam neraka semakin rasa terseksa lagi. Mana seksa dari sudut fizikal, luar pun rasa seksa, jiwa dalam pun seksa. Penyiksaan yang sangat hebat sehingga disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir daripada Amr bin Maimun bin Mahran mengatakan azab seksa yang dirasa oleh orang kafir seakan-akan menjala seluruh persendian dan urat sarafnya. Mana secara zahiran wa batinan, zahir dan batin dia merasa sakit dan seksa. Kalau kita kata sakit luar, sebenarnya sakit dalamnya sakit lagi. Kalau kita kata sakit luar, sakit kita mungkin luka.
Luka sebentar 2-3 hari, bila sembuh hilang suka tu, tinggal parut, tak sakit lah, tinggal parut. Tapi kalau yang luka itu hati dan perasaan, mungkin untuk sembuh payah. Kalau yang luka tu bahagian dalam, hati kita sakit, nak marah kepada seseorang sebab perbuatan buruknya ataupun apa-apa sahaja tindakan buruknya, terlalu susah. Sebab kesakitan tu masih terasa. Itu kalau kita buat perbandingan sesuatu yang boleh dirasai oleh semua. Sebab hak sakit luar melibatkan jasad, hak sakit dalam melibatkan roh. Sebab tu kadang-kadang kalau kita ni ada apa-apa dengan sesiapa lah, sama ada dari sudut ada permusuhan, ada perbalahan, kadang-kadang terbawa sampai dalam tidur, dalam mimpi. Sebab yang berlaku itu adalah hubungan antara roh dengan roh yang lain. Itu gambaran dari segi sakit. Dan di sini para ulama menyebut bahawasanya dahsyatnya kesakitan yang ditanggung oleh orang kafir sampai setara itu, sehingga kebaikan yang dibuat bila mereka mengharap dapatlah syafaat, tetapi tidak dapat. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Dalam ayat surah Baqarah, la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Hak tu dalam bab sedekah. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan perbuatan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang kamu beri sedekah. Perbandingannya kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang membelanjakan harta atas tujuan untuk riak, untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Dan dia tu wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maksud orang di sini orang kafir. Orang kafir yang membelanjakan harta dengan tujuan untuk boleh jadi riak, menunjuk-nunjuk atau untuk berbangga bahawa dia pun buat baik juga. Maka famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Perumpamaannya seperti Safwan. Apa dia Safwan? Safwan ni maknanya al-hajarul amlas, batu licin. Stokor batu, tapi atas batu tu licin, tak ada apa satu. Safwan alaihi turab, atas batu tu ada seketul tanah. Fa asabahu wabilun, lalu ditimpa hujan. Bila hujan daripada langit jatuh atas batu tu, fatarakahu salda, lalu hujan tu menyebabkan batu ada tanah tadi kembali menjadi licin, tak ada apa satu. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak mampu sedikit pun untuk ambil apa-apa manfaat daripada usaha yang mereka buat. Kalau orang ngapa Quran ayat ni tukar sama antara surah Ibrahim dengan surah Baqarah. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu dengan la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Itu yang beza. Ala kasyai' la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Cuma kena ingat tu surah lain, ni surah lain. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id, itu adalah suatu kesesatan yang jauh. Apabila Allah Ta'ala menisbahkan sesuatu perkara dengan dhalal, dengan sesat, dia mari dengan berbagai uslub. Kita akan jumpa ada setengah ayat sebut dhalalim mubin, ada sesat yang nyata. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapa dan kepada kaumnya dan bapanya Azar, adakah kamu menjadikan berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata, dhalalim mubin. Dalam ayat ni mari dengan uslub dzalika huwa dhalalul ba'id. Sesat yang nyata, sesat yang jauh. Lafaz tu berbeza, tetapi dari segi maknanya tidak jauh berbeza, dia hampir sama. Cuma kepelbagaian dari segi uslub Quran itu sendiri.
Sesat yang sangat jauh. Sebenarnya sesat ni dia berlaku kepada semua manusia. Sebab kalimah dhalal dengan maksud asalnya dengan maksud keliru. Seseorang yang berada dalam kekeliruan sebenarnya dianggap sesat. Cuma dalam bahasa kita bila sebut sesat ni kita nampak benda tu huduh benar. Sebab tu orang kita cukup allergic dengan perkataan bid'ah. Sebab hadis Nabi sebut kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Sebab cara kita memahami kalimah sesat dalam bahasa kita dengan sesat dalam bahasa Arab, dia membawa kepada suatu indikator, petunjuk yang berbeza, lain. Memang lain, tak serupa. Sebab tu kalimah sesat tu Allah Ta'ala gunakan untuk nabinya sebelum Nabi terima wahyu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dhallan, dhal. Tidakkah dia mendapati kamu yang asalnya kamu ni yatiman, kamu seorang anak yatim, maka diberi kepada kamu perlindungan, ada orang jaga. Meletup dia jaga, lepas tu pak saudara dia jaga. Wa wajadaka dhallan, dan dia mendapati engkau yang Muhammad seorang yang dhal. Biasanya ulama-ulama yang tafsir ayat ni dia kata dhal dengan maksud seorang yang keliru. Rasulullah terkeliru melihat suasana jahiliah dalam masyarakat sebelum dia menjadi rasul. Tapi dhal kadang dalam konteks biasa kita terjemah dengan maksud sesat. Fahada, maka diberi petunjuk. Begitu juga dalam kisah Nabi Yusuf dan ayahanda Nabi Yaqub. Kita dah baca tafsir surah Yusuf dulu. Apabila Nabi Yaqub beritahu, aku seakan-akan tercium bau Yusuf. Inni la ajidu riha Yusuf. Bila adik-beradik, anak-anak dia balik daripada Mesir, mahu kembali ke Palestin, tak sapa lagi Palestin. Ayahanda dan Nabi Yaqub berkata, aku merasa serupa bang Yusuf. Walaupun sudah lama tidak bertemu, seakan-akan Yusuf itu masih ada. Lalu semua mereka berkata, qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Demi Allah, kamu berada dalam kesesatan yang lama. Sebab kamu terlalu ingat kepada Yusuf. Tapi kebanyakan tafsir dia tak guna sesat. Sebab dalam bahasa kita sesat tu nampak berat sangat. Dia terjemah dengan keliru. Kalau cari dalam mana-mana edisi terjemahan, biasa diguna kalimah keliru. Mereka berkata, demi Allah, engkau wahai ayahanda kami berada dalam kekeliruan yang lama. Sebab fikiran kamu terlalu teringat kepada Yusuf. Bila nak balik baju Yusuf, kamu rasa seakan Yusuf masih ada. Tapi betul, Yusuf masih ada. Guna kalimah dhalal. Dalam surah Ad-Duha bersama, wa wajadaka dhallan fahada. Tapi untuk menggambarkan sesat di sini bukan sekadar keliru, tapi sesat yang benar-benar sesat, maka Allah Ta'ala mentakkidkan dengan diberi satu sifat bagi mausuf al-ba'id. Jauh, tolong perhati tu, al-ba'id. Dhalal juga sesat dengan maksud benda yang sia-sia. Sia-sia ataupun yang bersifat tak ada apa satu. Allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Adalla, orang-orang yang kafir dan menghalang manusia daripada jalan Allah, maka Allah Ta'ala akan menyesatkan amalan mereka. Adalla di sini dengan maksud ahbata, hapuskan. Apabila amalan itu dihapuskan, mana amalan itu dikira tidak ada lagi. Inilah yang dikaitkan dengan awal ayat dengan akhir ayat. Awal ayat menceritakan amalan itu saja, sebab seperti debu-debu yang ditiup oleh angin yang bertiup pada hari yang sangat kuat tiupan anginnya, maka ia dikira suatu perkara yang dhalal, sesat, dan tidak ada apa-apa yang mereka boleh ambil. Ayat ini menggambarkan keadaan yang sangat rugi bagi orang-orang yang kufur, orang yang berada dalam kesesatan. Lalu mungkin kita berkata, macam mana kalau Allah Ta'ala takdir daripada awal lagi dia hidup macam tu, adilkah Tuhan? Mungkin orang mempersoal, adilkah Tuhan? Sebab orang yang kafir, dia tidak mahu dilahirkan dalam akal api, sebab kekafiran itu merugikan dia. Jawapannya mudah ya. Setiap manusia telah Allah Ta'ala beri petunjuk, sama ada hidayah ammah dan hidayah khassah. Setiap manusia hidayah ammah memang telah diberikan, hidayah khassah diberi, tapi ada ambil, ada tak ambil. Tapi hidayah ammah mesti ambil. Seorang bayi yang keluar daripada perut ibunya, siapa ajar kepada dia boleh isap apa dia, susu ibu dia.
Dia tak belajar mana-mana. Tapi bila letak mulut di dada mak dia, dia pandang tok hisap. Siapa yang ajar? Itu ilham yang Allah Ta'ala bagi hidayah secara amat. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Tidak cukup Allah Ta'ala menciptakan makhluknya dan menyempurnakan kejadian makhluk itu, dan dia juga walladhi qaddara fahada. Dia juga yang telah qaddara, telah menentukan hak ni setara ni, dan dia yang beri hidayah. Mungkin kita melihat hada di sini tidak sama dengan dalam ayat wa wajadaka dhallan fahada. Allazi qaddara fahada. Hidayah juga. Semua Allah Taala, semua makhluk Allah Taala telah bagi hidayah. Sama ada manusia terima atau tak terima. Kalau dia terima maka dia selamat. Tapi kalau dia menolak dengan sebab dia tidak mahu terima, maka dia rugi. Seperti yang dijelaskan dalam ayat wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap jiwa manusia telah alhamaha, Allah Taala ilhamkan yang fujur, taqwaha yang buruk, yang baik. Semuanya dah tahu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bila kita baca Quran, kita kena peka, kena perhati bahawa satu ayat dengan ayat lain dia ada hubungan. Sebab kaedah tafsir yang paling baik adalah at-tafsir bil ma'thur. Kita memahami satu ayat dengan dikaitkan dengan ayat yang lain. Yang kedua, tafsir dengan dengan hadis, dengan sunnah, termasuk dengan aqwal para sahabat. Cuma ulama khilaf kalau kita mengambil pandangan-pandangan daripada tabi'in, adakah termasuk tafsir bil athar atau tafsir bil ma'thur. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq in yasha' yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. Ayat ke-19. Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sebenarnya? Langit dan bumi yang Allah Ta'ala ciptakan adalah sesuatu yang benar dengan sebenar-benarnya, bukannya berada di alam khayalan, tapi realiti, betul-betul ianya benar-benar wujud, dan kita benar-benar dapat melihatnya, menyentuhnya, merasainya. Sekali lagi, objek langit dan bumi digunakan. Cuba perhati, cuba kait dengan ayat-ayat sebelumnya, sebab ayat sebegini banyak diulang. Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi bil haqq? Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara kedua-duanya melainkan dengan cara yang sebenarnya. Wa innas sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Itu ayat dalam surah Al-Hijr. Lepas surah Ibrahim kita akan masuk dalam surah Al-Hijr, ada juzuk 14. Ataupun dalam surah Ad-Dukhan, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi untuk la'ibin, untuk main-main. Tak, bukan untuk main-main. Tidaklah kami ciptakan kedua-duanya, langit dan bumi, kecuali dengan cara yang sebenarnya, ada hikmah yang besar, ada tujuan yang tertentu. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Manusia hanya fikir hidup sekadar hidup untuk hidup, lepas tu mati ke mati. Kehidupan kita ni adalah suatu kehidupan yang ada matlamat. Kita hidup untuk diuji. Sesiapa yang lulus ujian, dia akan mendapat kejayaan di akhirat. Sesiapa yang gagal dengan ujian, maka dia akan kecewa selama-lamanya di akhirat. Pentas kehidupan adalah untuk diuji. Tapi ujian ini sangat berat. Dalam kehidupan ini ujian ini sangat berat. Dan ujian itu telah dirasai oleh datuk kita yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, selepas keluar daripada syurga. Sebab kehidupannya di syurga adalah sangat mudah, tidak ada ujian kecuali satu sahaja ujian, iaitu wala taqraba hadhihi syajarah. Itu yang ujian. Jangan kamu berdua wahai Adam dan Hawa, kamu dekati pokoknya, pergi dekat dengan pokok. Jangan hampir, tu satu ujian. Tapi Adam kalah.
Akhirnya dia makan buah khuldi, dan hukumannya dengan sebab satu sahaja kesalahan. Walaupun lepas tu Adam bertaubat, memang dia bertaubat. Qala, kedua-duanya berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam AS dan Hawa. Boleh baca dalam surah Al-A'raf. Tapi adakah dengan sebab taubat itu Adam dihantar klik ke syurga? Tidak. Memang Allah Ta'ala sudah terima taubat Nabi Adam. Fataba alaihi wa hada. Allah Ta'ala terima taubat Nabi Adam dan diberi hidayah kepadanya, bahawasanya dia insaf dengan kesalahannya, tetapi keinsafan itu bukan bermakna dia dihantar semula ke syurga. Dia terus kekal di dunia sehinggalah dia meninggal dan lahirnya kita semua. Ini ujian. Kalau itu yang berlaku kepada manusia pertama Nabi Adam AS, untuk kita anak cucu kita sebagai anak cucu Nabi Adam AS, yakni di kalangan manusia, untuk mengelak daripada ikhtibar, ibtila adalah mustahil. Sebab setiap manusia akan diuji. Untuk elak daripada ujian tidak boleh. Kita kena berdepan dengan ujian, dan kita kena bersabar. Allah Ta'ala menjadikan bumi sebagai pentas kehidupan, langit sebagai bumbungnya. Ada bumi, ada langit. Makhluk ciptaan Allah ni berpasangan, ada langit, ada bumi. Semua makhluk yang ada yang kita lihat ni berada di bawah satu langit. Langit yang kita lihat itu as-sama'ud dunya, langit dunia. Walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabih, kami hiaskan langit dunia dengan bintang-bintang. Makhluk yang hidup di kalangan manusia yang segala-galanya, kecuali malaikat yang berada di langit. Itu kita tak tahu sama ada langit kedua, langit ketiga, tapi malaikat ada di langit. Sebab itulah dia punya ma'wahum atau maskanuhum, tempat kediaman mereka. Sekiranya Allah Ta'ala kehendaki, dia boleh menghilangkan kamu, dia boleh melenyapkan kamu, dan dia boleh mendatangkan dengan suatu makhluk yang baru. Suatu makhluk yang baru. Di sini ada dua pendapat seperti yang disebut oleh Syekh Nasir Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya. Yahtamil, katanya kemungkinan ada dua makna. In yasha' yudhibkum, in yasha' yudhibkum wa ya'ti biqaumin ghairikum yakununa atwa'u lillahi minkum. Pertama, Allah Ta'ala boleh melenyapkan kamu wahai manusia, dan dia mendatangkan suatu kaum yang bukan kamu, suatu makhluk yang lain, di mana kaum itu lebih taat kepada Allah berbanding dengan kamu. Ataupun yahtamilu annal murad, kemungkinan, ihtimal, maksud yang kedua, in yasha' yudhibkum thumma yufni, in yasha' yufnikum, sekiranya dia kehendaki dia boleh melenyapkan kamu, kemudian dikembalikan dengan suatu khalqan jadi, dan suatu makhluk yang lain, suatu kehidupan yang lain. Orang yang sama tapi dihidup untuk kali kedua. Dan pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua jika dilihat dengan kaitan dengan ayat selepasnya. Itu ayat wa barasulillahi jami'an. Walaupun pandangan pertama boleh diterima, sekiranya Allah Ta'ala kehendaki dia boleh lenyapkan semua manusia lalu diganti dengan makhluk yang lain untuk menggantikan manusia yang telah dihilangkan. Dalam hadis yang dikaitkan dengan bab istighfar, laula tuznibuna la dhahaballahu bikum wala jaa biqaumin yuznibun fayastaghfirun fayaghfirullahu lahum. Hadis itu ada dalam Riyadhus Shalihin, ada dalam bab istighfar. Kalaulah kamu ni manusia, makhluk yang tidak berdosa, seandainya manusia ni makhluk yang tidak buat dosa, kemudian Allah Ta'ala mahu untuk digantikan dengan makhluk lain yang buat dosa, lepas tu makhluk yang buat dosa tu beristighfar, maka Allah Ta'ala boleh beri keampunan kepadanya.
Hadis ni menyatakan dalam bab luasnya keampunan Allah. Kalau manusia minta keampunan, Allah Ta'ala bui, sekalipun makhluk yang minta tu bukan manusia. Laula annakum lam tuznibu, kalaulah kamu ni wahai manusia makhluk yang tidak berdosa. Kalau kita ni setara dengan malaikat, tak buat dosa. Tetapi Allah Ta'ala mahu supaya ada di kalangan makhluk yang kalau dia buat dosa, dia beristighfar, maka nescaya Allah Ta'ala memberi keampunan kepadanya, maka dia boleh lakukan. Perkara itu bukanlah sesuatu yang payah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Allah Ta'ala yang memulakan penciptaan makhluk dan dia menghidupkan kembali manusia selepas mati. Dan hidup lepas mati itu dikira ahwan, mudah lagi. Sama ada memulakan penciptaan atau mengembalikan hidup lepas mati, kedua itu mudah bagi Allah. Tapi dari segi perbandingnya, menghidupkan manusia yang telah mati lebih mudah bagi Allah berbanding memulakan penciptaannya. Tapi sebenarnya dua-dua itu sama. Kalau kita melihat dalam ayat surah Luqman, ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah. Tidaklah penciptaan kamu wahai manusia, kejadian kamu dan juga bangkitnya kamu daripada kubur, melainkan seperti nafsin wahidah, seorang. Walaupun manusia Allah Ta'ala ciptakan saya sehari dia ramai. Kalau kita pergi hospital, satu Malaysia, hospital di Malaysia, saya berapa ramai ibu yang bersalin, kaum ibu yang melahirkan anak, saya berapa. Nah, kalau nak tahu kena pergi di pejabat pendaftaran. Saya itu berapa ramai manusia yang baru lahir didaftarkan sebagai rakyat Malaysia. Lepas tu pergi tanya pejabat pendaftaran, berapa ramai pula sehari-hari manusia yang didaftarkan nama telah meninggal dunia. Orang buat report ni, sebulan telah meninggal dunia. Maka kita mendapati banyaklah. Bila banyak, macam mana perkara itu diuruskan? Bagi Allah Ta'ala ia terlalu mudah, sehingga mudah tu digambarkan kanafsin wahidah, sepasal orang. Kalau berlaku suatu musibah, suatu tempat berlaku gapo dia, banjir besar, berlaku tsunami, berlaku tanah utuh, ramai mati. Kita pun terfikir macam mana malaikat cabut nyawa sekaligus beratus-ratus ribu orang. Tak usah duk fikirlah, bukan kerja kita untuk fikir macam mana malaikat cabut nyawa. Sebab cara kerja yang dibuat oleh malaikat bukan sama dengan manusia. Allah Ta'ala yang mematikan manusia, hakikatnya Allah Ta'ala yang mematikan manusia. Cuma persoalan malaikat tu hanyalah sebagai wakil sahaja. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Ta'ala yang mematikan manusia ketika jiwa manusia itu dimatikan. Kerana matinya manusia itu, jiwa dia ditahan, Allah Ta'ala tahan di sisinya, maka tak boleh pergi, tidak kembali kepada jasad. Allahu Akbar. Kalau ingat bab mati, rasa ada. Saya gambar mana manusia mati. Kita ni masih hidup sebab ialah kadang-kadang kita tidur, kita tidak sedar kita tidur tu kita telah mati. Bila kita sedar, Allah Ta'ala kembalikan ruh kita ni kembali kepada jasad, kita dapat menyambung kehidupan. Liyuqda ajalun musamma, tujuannya untuk dihabiskan tempoh yang telah ditentukan. Selagi belum sampai masa dia, kita bangun pagi, hidup lagi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas kami mati. Mati ke hidup bagi Allah Ta'ala ia sesuatu yang mudah untuk diuruskan kepada makhluknya. Wa barasulillahi jami'an. Semua makhluk akan menuju kepada Allah, semua sekali. Ada dua pendapat di sini, sama ada barazu di sini merujuk kepada mereka ni menuju kepada mahsyar atau mereka sudah berada dalam neraka. Sebab ayat ni merujuk kepada orang-orang yang akan masuk neraka. Wa barazu lillahi jami'an, semua mereka. Kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya berhubung dengan keadaan orang kafir yang amalan mereka sia-sia, yang amalan mereka tidak diberi pahala, yang mereka disiksa dalam neraka, mereka itu wa barazulillah. Mereka semua akan menuju kepada Allah, semua sekali. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang berkuasa, kami dahulu menjadi pengikut kamu. Lalu mereka merayu-rayu supaya dapat ditolong.
Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Ayat ni mempunyai persamaan dengan satu ayat dalam surah Ghafir, ayat 47 48. Wa idh yatahajjuna fin nar. Ingatlah ketika mereka itu saling berbantah-bantah dalam neraka. Lalu fayaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Itu dalam surah Ghafir. Dalam surah Ibrahim fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Dalam surah Ghafir fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Maka berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang istakbaru, orang-orang yang sombong atau orang-orang yang membesarkan diri, kami dahulu menjadi pengikut kamu, adakah kamu dapat menolong kami nasiban, sebahagian kecil daripada azab neraka? Lalu berkatalah qala allazina istakbaru, berkatalah orang-orang yang takabur, orang-orang yang menjadi ketua, inna kullun fiha, kita semua duduk sini. Sebab tu ada pandangan daripada Syekh Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya. Dia kata ayat berapa, ayat 20 tu, ayat 20 ni lebih merujuk kepada keadaan orang kafir semasa dalam neraka, bukan daripada mahsyar. Walaupun qaul pertama, pendapat pertama merujuk kepada apa yang berlaku daripada mahsyar, sebab wa barzulillah merujuk kepada mereka menuju ke situ. Tapi kedua-dua pandangan boleh diterima sebab kalimah fa yang ada fa wa barazulillahi jami'an faqala ad-du'afa fa lit-ta'qib. Dalam keadaan bahasa Arab, ta'qib menunjukkan selepas mereka dihimpunkan, sesudah itu mereka terus ke neraka, lalu berlakulah perdebatan. Orang yang du'afa kata gini, orang yang alladzina istakbaru kata gini. Adapun ulama yang menyatakan wa barasulillahi jama'an merujuk kepada pada mahsyar, mereka mengatakan suasana pada mahsyar pada masa itu suatu tempat yang sangat luas. Tidak ada bukit, tidak ada tanah tinggi, tanah rendah. Rujuk dari surah Taha. Dalam surah Taha ayat 106, 107, 108, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang bukit bukau ketika hari berlakunya kiamat. Semasa berlakunya kiamat, faqul yansifuha rabbi nasfa, Tuhanku telah melenyapkan ia. Nasfa ni asal kalau buai tahu terus tak ada. Tak tahu gimana. Fayadharuha qa'an safsafa, maka dia membiarkan bumi itu menjadi rata licin. Qa' safsafa, licin rata, tak ada bukit. La tara fiha iwajan wala amta, tidak dilihat padanya tanah yang rendah, tanah tinggi. Semuanya mendatar sama. Tanah sekarang ni ada tempat rendah tu, lepas naik tinggi, ada naik bukit. Tetapi apabila berlaku kiamat, semuanya rata. Dan itulah gambaran pada mahsyar. Yang banyak ulama-ulama tafsir sebut dalam tafsir ayat wa barazulillahi jami'an, mereka berada di padang mahsyar. Cuma apa yang berlaku selepasnya, orang-orang yang menanggung kerugian, khususnya golongan pengikut. Sebab tu kita kena kelih juga siapa yang kita nak ikut. Bahasa setengah tu kata tak apa kita ikut di atas dunia, akhirat siasat masing-masing. Tak. Jawapannya tidak. Siapa yang kita ikut atas dunia, hak tu ya kan kita ikut di akhirat. Orang yang kita ikut di dunia, hak tu yang akan ikut kita. Kalau tak percaya boleh rujuk dalam beberapa ayat dalam Quran, dalam surah Baqarah ada, di akhir surah Al-Ahzab ada. Dalam surah Al-Ahzab dengar jelas orang-orang yang masuk neraka tu berkata, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana, wahai Tuhan kami, kami telah mentaati, kami telah ikut kubara, pembesar-pembesar kami, pemimpin-pemimpin kami, dengan sebab kami ikut mereka yang sesat, yang tidak mengikuti jalan Rasul ini. Fa'adalluna as-sabila, mereka telah menyesatkan kami daripada jalanmu. Oleh kerana pengikut ni nak marah sangat, lalu dia berkata, Rabbana atihim di'faini minal azab, wahai Tuhan berikan kepada mereka 2 kali ganda azab. Kalau kami sakit sekarang ni, biar dia sakit lebih lagi.
Dalam surah Al-A'raf, bila hal yang sama juga berlaku, mereka minta gitu, Rabbana atihim azaban dhi'fan minan nar. Lalu dijawab kepada mereka, qala likullin dhi'fun, serupa ya. Orang yang menjadi pengikut dengan orang ikut mendapat azab yang serupa. Kalau sama-sama sakit, sakit. Sebab tu kena tengok siapa yang kita nak ikut. Orang yang mendapat petunjuk, yang mendapat hidayah, ataupun orang yang jauh daripada petunjuk. Kalau kita ikut dengan sebab orang itu boleh beri benda kepada kita, bermakna kita telah mengikut orang yang ada sifat kedajalan. Sebab dajjal ni bila mari akhir zaman dia beri benda. Macam-macam beri tawaran. Boleh beri makan juga tu. Akhir sekali dia tawar nak apa, nak air ke nak api. Nabi kata kalau kamu nampak dajjal terbui api, memasuk dalam api. Api itulah air. Kalau dia beri air, jangan ambil air dia, itulah api. Dia akan jadi terbalik. Sebab zaman bila munculnya dajjal, alam yang kita berada ni, dia punya dimensi dah berubah, pelik. Dimensi berubah, dia akan jadi akas, terbalik. Air yang dajjal bawa itulah api. Nabi kata api yang dia bawa itulah air ataupun nikmat. Jadi kalau kamu nampak api, kamu tujulah masuk, kamu akan rasa selesa dan nikmat. Sebab api yang dia bawa itulah. Tetapi sebelum tu dia akan bawa banyak benda. Beri tu minta lagi apa dia beri. Sebab tu kalau kita ikut orang yang hanya tahu beri benda, tidak boleh bawa kita ke jalan Allah. Kita bimbing esok, kita berguling-guling menyesal di hari kiamat. Berguling sebab nak kelih sekolah ke dunia tak kelih dah. Dia akan berlaku. Sebab Quran sudah mengingatkan kepada kita. Akhirnya untuk melepaskan diri, mereka berkata sawa'un alaina, serupa je, sama je. Ajazina, kita mengeluh apalah kita ni jadi macam ni, kenapalah di dunia tu kita tak ikut jalan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun sabarna, kita sabar juga, maka kita tidak akan boleh buat apa, kita tidak ada jalan untuk melepaskan diri. Lalu mereka akan menyesal dengan penyesalan yang amat sangat. Menyesal yang sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Menyesal di dunia pun kita rasa banyak kau dah. Kalau kita menyesal, kita rasa menyesal, rasa rugi. Tapi sebenarnya tidak ada seorang pun manusia yang mati kecuali dia akan menyesal. Saya sangat tersentuh bila baca satu hadis dalam riwayat Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, ma min ahadin yamutu illa nadima. Tidak ada seorang pun yang mati kecuali dia akan menyesal. In kana mu'minan, in kana muhsinan, sekiranya dia ni orang yang berbuat baik, dia menyesal kenapa dia tidak izdada, tidak menambahkan lagi kebaikan dia. Wa in kana musian, kalau dia ni orang yang suka buat jahat, kenapa dia tidak bertaubat. Ma min ahadin yamut illa nadima. Tidak ada seorang yang mati kecuali dia akan menyesal. Cuma usaha kita sekarang ini untuk mengurangkan kadar penyesalan supaya tidak terlalu menyesal. Tapi kat dalam ayat ni nyesal, ni nyesal. Oh, sakit jiwa benar ni nyesal. Siapa dia kata kita mengeluh ke, kita sabar, oh pun nak agama tak boleh dah. Malana min mahs, nak lari tak boleh duduk sini. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka mahu lari keluar daripada neraka, u'idu fiha, tarik semula. Allahu akbar. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana